Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih kerana sudi memberi sokongan pada video kucing, cerita kucing siri 7. Terima kasih atas komen anda semua, komen like anda semua. Dan sekarang ni kita sambung siri 8. Ingat, Zekti bercerita, anda mendengar. Jom. Panjang tidak membuang masa lagi. Berlari laju menuju ke bawah rumah. Panjang terus menyangkung masuk ke bawah rumah. Di dalam storm merayap mata Panjang melihat sekeliling, namun tiada apa-apa yang pelik. Yang ada hanyalah barang lama dan 2 buah peti kayu buruk sahaja. Panjang masih tidak tahu apa hendak dicari. Merayap matinya lagi ke setiap sudut dan barang-barang lama. Tiba-tiba matinya terhenti apabila terlihat satu peti kayu yang diselubungi dengan kanvas berwarna biru. Panjang perasan kanvas itu kelihatan baru. Warna kanvas masih terang. Kanvas baru ni. Kenapa peti ini ditutup? Persoalan menjentik hati Panjang. Berdebar-debar hatinya apabila melangkah mendekati peti itu. Perlahan tangannya mengelak kanvas itu. Di depannya sebuah peti bersaiz 3 kaki panjang dan 2 kaki tinggi dalam keadaan usang. Panjang dapat mengidu bau yang kurang selesa dari peti itu. Baunya tidaklah kuat. Perlahan tangan Panjang menolak ensel yang berada di tengah peti. Tap! Ensel terbuka. Perlahan ditolak ke atas penutup peti itu. Berubah mimik muka Panjang, terkejut dan tergamam. Di dalamnya terdapat bangkai kucing mak yang telah reput. Tulang rangka timbul melekat di kulit. Muka kucing itu tiada berdaging, hanya tulang tengkorak terbentuk jelas. Kering sudah tubuh kucing itu dalam keadaan terbaring. Nipis tubuhnya bagaikan selai kain. Bangkai kucing itu seperti terjaga, tetapi waktu telah meratah bangkai itu. Seluruh tubuh kucing itu penuh dengan serbuk putih. Putih seperti tepung. Panjang sentuh serbuk itu, diamati penuh teliti. Dihidu oleh Panjang. Kapur ni, bisik hati Panjang. Panjang tahu kenapa bangkai kucing itu tidak berbau kuat. Panjang pandang papan di atas kepalanya. Ini bilik mak. Panjang sudah dapat meneka kenapa mak selalu berada di dalam bilik. Setelah mengemas semula seperti mengikut keadaan asal, Panjang keluar. Panjang bergerak pantas menuju ke pintu depan semula. Kemudian berjalan ke dapur seperti tiada apa-apa yang berlaku. Mak dan Nani sedang mengemas di meja makan. Semasa Panjang basuh tangan, suara mak terdengar di belakang. Pergi mana Ri tadi? Ri pergi jalan-jalan kat kampung tadi. Lama tak tengok keadaan kampung. Tipu Panjang. Mak diam mendengar penjelasan anaknya. Waktu hampir maghrib, Panjang keluar dari tandas. Dilihat cermin tingkap terbuka lagi. Panjang hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Panjang duduk di sofa. Nani duduk di sebelahnya. Mak tiada di ruang tamu. Berada dalam bilik. Seketika Nani bangun masuk ke biliknya. Kemudian keluar semula membawa bantal dan selimut masuk ke bilik abangnya. Panjang hanya melihat tingkah laku adiknya. Di dalam minda Panjang masih memikir perkara yang dilihat siang tadi. Panjang telah tahu cerita yang sebenar. Kucing itu tidak ditanam. Kucing itu disimpan oleh mak. Panjang berkata pada dirinya, aku mesti buat sesuatu. Abang, esok adik balik kampung tengah hari. Suara Nani mengganggu lamunannya. Baik, Dek. Abang, tadi abang ikut mak ke? Tanya Nani dengan nada perlahan. Panjang melihat wajah adiknya. Betul, Dek. Serius wajah Panjang. Mak buat apa, bang? Tanya Nani ingin tahu. Tapi matanya memandang ke arah bilik mak. Panjang mendekatkan mukanya ke muka adiknya. Nanti abang cerita, tapi bukan sekarang. Nani diam tetapi di wajahnya cemas. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam. Nani awal-awal telah masuk ke bilik abangnya, tidur. Panjang berbaring di sofa sambil menonton TV. Berkelip-kelip matanya memandang di skrin TV. Tidak fokus tumpuannya. Di dalam hatinya menonta-ronta untuk membuat sesuatu. Aku nekat akan tunggu lagi malam ni. Bentak hatinya. Pukul 1 pagi. Panjang tutup TV kemudian direbahkan tubuh berbaring di sofa. Keadaan ruang tamu senyap dan sepi. Hanya kesamaran menemani Panjang. Dalam keadaan berbaring, Panjang pura-pura tidur. Telinganya terpasang untuk mendengar sesuatu. Hampir sejam Panjang menunggu namun tiada apa-apa. Prap! Pintu bilik mak dibuka. Panjang pura-pura pejamkan mata. Dalam kesamaran itu Panjang dapat mendengar langkah mak menuju ke dapur. Panjang pasang telinga betul-betul. Ya, terdengar sayup suara mak bercakap di dapur. Perlahan Panjang bangun. Langkahnya laju apabila menuju ke dapur. Sampai saja di dapur, Panjang matikan langkahnya. Suara mak jelas kedengaran. Malah bau busuk telah singgah di hidung Panjang. Panjang menutup hidungnya. Adik mak sayang,
Mak tahu adik lapar, siang tadi adik tak makan kan. Suara gembira mak jelas kedengaran oleh Panjang. Sesekali Panjang mengintai. Nampak mak sedang duduk menyangkung di depan kucing itu. Mak menggosok badan kucing itu. Mak sayang adik, mak rindu adik. Kucing itu hanya mengeluarkan nada suara miaunya. Kucing itu hanya mengeluarkan suara nak garau. Miaunya tiada lagi. Badan kucing yang tiada berdaging hanya tinggal tulang itu sahaja. Adik dah kenyang je, mak tergelak. Jom adik tidur dengan mak. Apabila terdengar ayat itu, cepat-cepat Panjang membuka langkah laju. Kembali ke sofa dan berpura-pura tidur. Mak berjalan dahulu diikuti kucing itu mengikut dari belakang. Terjengket-jengket langkahnya. Tidur, tidur adik mak sayang. Tidur, tidur pejam mata. Esok pagi bangun awal. Boleh kita makan bersama. Sekian saja siri 8 dan tunggu siri 9. Terima kasih kerana memberi sokongan pada cerita kucing. Ingat, ZP bercerita anda mendengar. Assalamualaikum.